تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainatul Kamilah binti Abdul Razak, nombor matrik 058451. Baiklah, untuk tugasan ayah ahkam ini, kami telah memilih tajuk Adab Meminta Izin dan juga Amalan Ziarah Menziarahi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahawa amalan ziarah menziarahi dan juga meminta izin merupakan satu amalan yang sangat mulia dan digalakkan bagi seluruh masyarakat di Malaysia. Walau bagaimanapun, amalan ziarah menziarahi ini sudah menjadi satu kebiasaan kepada masyarakat sejak zaman dahulu sehinggalah pada zaman kini. Sebelum berziarah, kita mestilah menekankan adab meminta izin dari tuan rumah agar tidak berlaku perkara yang tidak diingini di samping memberi keselesaan kepada penghuni dengan kedatangan kita. Seterusnya, sebab penurunan bagi ayat ini ialah berdasarkan sebuah kisah tentang seorang wanita yang telah bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi bertanya apakah yang harus dilakukan olehnya apabila seseorang telah memasuki rumahnya secara tiba-tiba sedangkan dia tidak suka dilihat oleh sesiapa pun walaupun itu adalah ibu bapanya sendiri maupun kanak-kanak. Oleh itu, Allah telah menurunkan ayat ini bagi menjawab persoalan wanita tersebut yang melarang memasuki rumah seseorang tanpa kebenaran. Dan setelah penurunan ayat itu berlaku, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah bertanya pula kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tentang cara bagi peniaga dari Quraisy yang telah berbolak-balik dari Mekah, Madinah, Syam dan Baitul Maqdis meminta izin dan bersalam meskipun rumah tersebut tidak berpenghuni. Maka Allah telah menurunkan ayat daripada surah An-Nur ayat 29 yang membawa maksud tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni dan yang di dalamnya ada kepentingan bagimu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Berdasarkan ayat ini telah kita dapat fahami bahawa Allah tidak melarang dan perbuatan ini juga tidak berdosa jika seseorang memasuki sesebuah rumah yang tidak berpenghuni tanpa meminta izin atau memberi salam. Nama saya Sakinah Haniah binti Syafiq Azizi, nombor matrik 058470. Saya akan menjelaskan hukum syar'i yang terkandung dalam surah An-Nur ayat 27 hingga 29. Hukum yang pertama, adakah memberi salam perlu diucapkan sebelum meminta izin ataupun selepas meminta izin? Di sini terdapat 3 pandangan dan pendapat. Yang pertama, pandangan sebahagian ulama, perlu meminta izin kemudian baru memberi salam. Yang kedua, pendapat ahli fiqh iaitu perlunya memberi salam terlebih dahulu sebelum meminta izin. Yang ketiga, pendapat Imam Nawawi iaitu memilih pandangan jumhur ulama, memberi salam kemudian meminta izin. Seterusnya, dalil jumhur ulama bahawa perlunya memberi salam sebelum meminta izin adalah seperti yang berikut. Pertama, adanya hadis tentang seorang lelaki Bani Amir yang meminta izin kepada Nabi untuk memasuki rumah Nabi. Dia berkata, apakah aku boleh masuk? Nabi bersabda, keluarlah temui orang itu, beritahu kepadanya cara meminta izin itu dengan ucapan Assalamualaikum, apakah aku boleh masuk? Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata, tidak boleh diberikan izin sampai dia mengucapkan salam. Hukum yang kedua pula ialah berapa kalikah seseorang harus meminta izin. Di dalam Al-Quran tidak ditentukan bilangan meminta izin tetapi cukup sekali sahaja. Tetapi sunnah Nabi menegaskan sehingga 3 kali. Hukum yang ketiga, apakah hikmah diwajibkan untuk meminta izin? Hikmahnya adalah untuk menjaga aurat penghuni rumah dan menghalang tetamu daripada melihat perkara-perkara yang tidak halal baginya. Nama saya Afika Yusra binti Abdul Razak, nombor matrik 058269. Baiklah, kita pergi kepada hukum yang keempat iaitu mengenai adakah mahram juga harus untuk meminta izin? Baiklah, berdasarkan daripada satu riwayat disebutkan bahawa seorang lelaki pernah bertanya kepada Nabi, apakah aku harus minta izin kepada ibuku? Lalu Nabi menjawab, ya. Lelaki itu bertanya kembali, sesungguhnya ibuku tidak ada yang membantunya selain aku. Apakah setiap hendak masuk ke rumahnya, aku harus minta izin kepadanya? Kemudian Nabi bertanya kepada lelaki tersebut, apakah kamu suka jika kamu melihat ibumu dalam keadaan telanjang? Lelaki itu menjawab, tidak. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, oleh itu mintalah izin kepadanya. Maka daripada persoalan ini dapatlah kita ketahui bahawa mahram juga harus untuk meminta izin.
Seterusnya, hukum yang kelima iaitu mengenai adakah salam dan meminta izin itu wajib. Menurut jumhur fuqaha, hukum bagi meminta izin dan salam adalah tidak sama. Hukum bagi meminta izin adalah wajib kerana ia bertujuan untuk menjaga penglihatan agar tidak terlihat aurat penghuni rumah. Hukum ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang bermaksud sesungguhnya disyariatkan meminta izin itu semata-mata untuk menjaga pandangan. Manakala hukum bagi memberi salam adalah sunat kerana ia bertujuan untuk mewujudkan kasih sayang sesama Muslim. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang bermaksud, maukah aku tunjukkan sesuatu yang apabila aku lakukan, maka kamu akan saling menyayangi. Sebarkanlah salam di antara kamu. Seterusnya, hukum yang keenam iaitu mengenai di manakah tetamu berada ketika meminta izin. Berdasarkan adab syar'i, kedudukan tetamu adalah tidak menghadap tepat ke arah pintu tetapi beradalah di sebelah kiri atau kanan pintu. Hukum ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang menyebut bahawa apabila Nabi SAW datang ke rumah suatu kaum, maka baginda tidak menghadapkan mukanya tepat ke arah pintu tetapi berada di sebelah kiri atau kanan pintu. Kemudian baginda memberi salam dengan ucapan Assalamualaikum. Manakala hukum yang ketujuh pula mengenai adakah wanita dan orang buta harus meminta izin. Berdasarkan jumhur ulama, orang yang hendak bertamu wajib meminta izin sama ada lelaki ataupun perempuan, orang buta atau selainnya. Ulama memberi hujah bahawa ada aurat yang dapat dibayangkan melalui pendengaran. Justru itu, jika orang buta memasuki rumah tanpa meminta izin, maka akan menimbulkan perkara yang menyebabkan penghuni rumah berasa kurang senang. Selain itu, ulama berkata bahawa ungkapan dengan isim isyarah ya ayyuhallazina mencakupi lelaki dan perempuan sebagaimana dalam perintah dan larangan di dalam Al-Quran yang dimulakan dengan panggilan seperti itu. Maka jelaslah bahawa perempuan juga harus meminta izin seperti lelaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ifah Salihah binti Ahmad. Nombor matriks 058296. Kita teruskan pada soalan yang ke-8 iaitu bilakah ianya dibolehkan untuk kita memasuki rumah orang lain tanpa meminta izin. Seperti yang kita tahu, memasuki rumah orang lain tanpa meminta izin itu adalah satu perkara yang dilarang sama sekali. Tetapi perkara ini akan dikecualikan dalam beberapa keadaan ataupun situasi yang darurat seperti mana berlakunya kecurian ataupun kebakaran. Manakala soalan yang ke-9 pula ialah apakah kanak-kanak juga harus meminta izin untuk memasuki rumah orang lain. Perintah meminta izin itu adalah dikhususkan bagi mereka yang sudah baligh. Maka di sini kanak-kanak akan dikecualikan dalam situasi tersebut kerana yang pertama sekali mereka masih belum mengetahui ataupun masih belum memahami tentang apa itu aurat, dan yang kedua ialah mereka tidak ada perkara-perkara yang perlu dikhawatiri ke atas diri mereka. Kita teruskan kepada soalan yang ke-10 iaitu apakah hukum mengintip rumah orang lain. Soalan yang lebih terperinci berkenaan dengan perbincangan ini iaitu apabila pemilik rumah itu mengetahui seseorang mengintip dari celah pintu kemudian menusuk mata pengintip tersebut, adakah pemilik rumah itu akan dikenakan hukuman qisas ataupun sebaliknya? Ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah daripada Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad Hanbali bahawa mereka berpendapat sekiranya pemilik rumah itu sampai menusuk mata, maka dia tidak dikenakan hukuman apa pun, termasuklah hukuman qisas. Dalil-dalil yang diguna pakai oleh Imam Syafi'i dan juga pengikut Imam Hanbali ada dua. Yang pertama sekali ialah daripada hadis Abu Hurairah, barang siapa yang mengintip di rumah suatu kaum tanpa izin mereka kemudian ditusuk matanya, maka sia-sialah matanya itu yang ditusuk. Kemudian yang kedua daripada hadis Sahlu bin Sa'ad, kalau aku tahu bahawa kamu mengintip, tentu aku akan cucuk matamu dengan sisir besi itu. Sebenarnya disyariatkan untuk kita meminta izin terlebih dahulu adalah semata-mata kerana menjaga pandangan. Pendapat yang kedua pula adalah daripada Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah bahawa mereka berpendapat tindakan tersebut adalah merupakan satu kejahatan yang boleh membawa kepada hukum qisas ataupun sebaliknya. Kemudian dalil-dalil yang diguna pakai daripada Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah ini, yang pertama daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Maidah ayat 45. Yang kedua pula adalah mereka juga berpegang kepada ijma' ulama. Sesiapa yang memasuki rumah orang lain tanpa meminta izin kemudian diserang oleh penghuni rumah itu dengan ditusuk matanya, maka wajib dikenakan hukuman qisas. Saya Nunada Nazla binti Muhammad Nazri, nombor matrik 058284. Pengajian yang dapat diambil hasil daripada pengamalan adab meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain dan adab berziarah ialah: yang pertama, wajib meminta izin bagi tetamu ketika ingin memasuki rumah orang lain. Yang kedua, haram bagi seseorang tetamu untuk memasuki rumah yang penghuninya tiada dalam rumah. Yang ketiga, tetamu yang berkunjung ke rumah orang dan tidak dibenarkan masuk oleh tuan rumah tersebut, wajib bagi dirinya untuk kembali pulang. Dan yang keempat,
Islam memerintahkan bagi tetamu yang ingin mengunjungi rumah orang untuk mengucapkan salam kerana itu merupakan syiar Islam. Yang kelima, tidak dibenarkan ke atas seseorang tetamu untuk mengintip aurat orang yang berada dalam rumah tersebut. Konklusinya, hasil daripada perbahasan ini dapat disimpulkan bahawa adab meminta izin untuk memasuki rumah orang dan ziarah merupakan adab yang dianjurkan dalam Islam, yang mana ianya perlu dititikberatkan dalam kehidupan seseorang, khususnya bagi penganut agama Islam. Hal ini kerana adab ini merupakan adab yang berlandaskan syariat Allah dan sememangnya tidak dinafikan lagi ianya menyumbang banyak kebaikan dalam kehidupan seseorang individu. Kesan daripada ini, ia dapat membentuk sebuah masyarakat yang harmoni yang mana kehidupannya berlandaskan dan menepati konsep maqasid syariah bagi mendapatkan kebahagiaan serta redha Allah di dunia maupun di akhirat.